Hello, selamat pagi semua. So, hari ini kita akan belajar subtopik yang baru iaitu analisis fungsi. Okay? So, 2 minggu yang lepas kita dah belajar masalah inventif dengan masalah bukan inventif. Kemudian kita juga dah belajar cara penyelesaian masalah inventif dan masalah bukan inventif. Okay. Cikgu harap kamu masih ingat apa maksud masalah inventif dan bukan inventif. Kalau tidak faham boleh tanya cikgu personal. Okey. Kemudian hari ini kita akan belajar analisis fungsi. So objektif PDP pada hari ini adalah kamu akan tahu tentang membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Dan kamu juga akan belajar melukis sistem fungsi. Okay? So, yang membina model tu kita akan belajar minggu depan lah. Okey, yang pertama kita tengok di sini. Okey, ini adalah rak kasut kan? Okey. Kejap lah. Okey, ini rak kasut. Okey, macam mana rak kasut ini terhasil? Sebab kita gabungkan komponen-komponen yang ada untuk menghasilkan rak kasut. Contoh komponen adalah komponen yang ada adalah kayu beroti, iaitu kayu ni lah. Kemudian kita ada skru dan kita ada paku. So kalau tiga ini bergabung, ini pun bergabung, kamu campur, kamu akan hasilkan sebuah kayu rak kasut. Fahamkah? Okey? Fahamkah? Harap kamu fahamlah. Okey. So, kalau kita dah bergabung, kita akan sebab kenapa kita perlu belajar dia? Sebab setiap komponen ni dia ada fungsi dia. Contoh macam skru dan paku. Apa fungsi dia? Fungsi dia untuk menahan kayu tu kan, kayu beroti ni. So, kayu beroti ni apa fungsi dia? Fungsi dia untuk kamu letak kasut kamu. Okey? Ataupun untuk buat kaki dia nanti. Contoh ni lah. Sorry. Udah. Tarik pula. Okey, ni. Okey. Contoh kamu tengok gambar ini. Okey. Kerangka rak adalah kaki dia kan? Kerangka rak ni diguna untuk menahan muka rak dengan kayu beroti. Paku pula atau skru digunakan untuk menahan kayu beroti. Okey, nanti kita akan belajarlah supaya kamu lebih faham. Okay. So, sistem merupakan beberapa elemen yang berkait antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi dalam sesuatu pembinaan produk agar produk tersebut dapat berfungsi dengan sempurna. Okay. Maksud dia, kalau salah satu elemen tadi tak ada, maka kamu punya rak kasut tu akan tidak dapat berfungsi. Contoh, kamu tak ada skru, kamu ada paku saja. Dia masih berfungsi, tetapi dia tidak akan kuat ataupun tidak akan kukuh. Sebab skru yang akan menahan kerangka rak. Setiap bahagian pada produk tersebut juga harus dapat berfungsi dengan baik dan menyokong antara satu sama lain. Itulah cikgu kata tadi, kalau salah satu kamu punya komponen tu tak ada, dia akan menyebabkan produk kamu tidak berhasil. So kita belajar menghubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Ni panjang. Tak apa, kita baca dulu, nanti cikgu akan terangkan dengan lebih jelas lah, lebih ringkas dan supaya kamu lebih jelas. So dalam proses penyelesaian masalah inventif, analisis fungsi bertujuan untuk membantu mengenal pasti sistem yang ada pada suatu produk. So
kamu buat analisis fungsi supaya kamu tahu apa kegunaan ini. Contoh tadi kita guna gambar ni lah. Okey. Paku untuk apa fungsi dia? Kamu boleh kata paku untuk menahan. Okey, menahan muka kayu. Okey. Macam itulah. Kayu berroti, apa fungsi dia? Kayu berroti untuk meletak kasut. Tulisan cikgu tak berapa. Okey. Tu maksud dia analisis fungsi. Okey, apabila analisis fungsi dibuat, setiap komponen yang melengkapkan suatu produk akan dinyatakan. Okey, kamu kena nyatakanlah. Okey, contoh. Komponen bagi sebuah kerusi ialah tempat duduk. Okey, penyandar kerusi, kaki kerusi, skru dan kerangka kerusi. Okey, maksud dia di sini, contoh ini. So, sebuah kerusi dia ada elemen tempat duduk. Dia ada tempat duduk, dia ada komponen penyandar kerusi, kaki kerusi, skru dan kerangka kerusi. So, kalau kamu tengok gambar ini, okey. Dekat gambar ini adalah sebuah kerusi kan? Okey, kerusi ni dia kita ada tempat duduk. Okey. Kemudian kita ada tempat menyandar. Okey, kita ada kaki ataupun roda, kaki kerusi. Okey. Kita ada apa tadi? Skru yang kita tak nampak ini, skru. Okey. Jadi semua ini kena berfungsi. Maksud dia kena kuat, kena saling membantu. Sebab kalau salah satu tak ada, dia akan menyebabkan kerusi kamu tidak berfungsi. Contoh gambar ini, kerusi ini dah rosak kan? Penyandar dia dah ke belakang dan jatuh. Ini disebabkan skru dia kurang di sini. Okey? Tu maksud yang dinyatakan tadilah. Okey? Komponen tersebut saling berhubung antara satu sama lain dengan kepentingan masing-masing. Okey, semua mereka ada fungsi mereka lah. Macam roda untuk apa? Pemegang kerusi untuk apa? Okey. So, jika mana-mana komponen itu pincang, tengok ini. Kalau dia salah satu hilang atau pincang, fungsi produk itu akan terjejas. So, kamu tak dapat duduk lah. Kamu boleh duduk tapi tak dapat menyandar. Contoh di sini, kenapa dia penyandar tu roboh? Mungkin skru dia berkarat. Okey. Kalau skru berkarat, skru kerusi yang patah akibat berkarat akan menyebabkan bahagian tempat duduk atau penyandar kerusi tertanggal. Okey, kalau dia berkarat, kamu punya tempat menyandar tu akan tertanggal. Okey. So, dalam konsep analisis fungsi, produk terdiri daripada gabungan beberapa komponen yang membuat produk lengkap. Okey. Kemudian produk pula produk so produk membentuk suatu sistem bagi produk itu sendiri. Okey, manakala fungsi pula tugas yang dilakukan oleh produk untuk merubah objek sasaran. Okey. Kemudian objek pula apa? Objek pula menerima kesan daripada fungsi produk. Okey, kalau kamu baca macam ni pun kamu akan pening. Tapi cikgu akan ringkaskan nantilah. So, dengan kata lain, objek ialah penerima kesan akibat daripada fungsi suatu produk. So, contoh penerangan untuk ini adalah di sini. Okey. Hubung kait antara produk dan objek dari segi fungsinya. Maksud dia di sini, okey, kalau kamu tengok gambar raja ini, okey. So, produk ataupun sistem kita panggil, dia akan menjalankan fungsi di mana fungsi itu siapa yang akan penerima kesan dia. Parameter yang berubah disebabkan tindakan yang dijalankan. Okey. So, contoh dia di sini. Tengok ni. Produk, fungsi dan objek. Kan tadi cikgu dah terangkan tentang tiga ni berkait rapat. Okey. So, produk apa? Contoh produk kita boleh guna
meja. Kamu boleh bayangkan meja. Okey, tak apa, cukup lukislah. Sekejap. Guna pen lain. Okey, ini meja. Okey. Kemudian meja memegang buku. Maksudnya apa kegunaan meja ni? Untuk kamu letak buku kamu di sini. Ataupun meja untuk letak makanan pun boleh. Okey. Produk yang kedua, cawan. Apa guna cawan? Cawan untuk memegang air, untuk kamu masukkan air lah. Okey. Klip rambut ataupun ini klip kertas tu. Apa fungsi klip? Klip adalah untuk memegang kertas. Okey. Dan kereta pula, apa kegunaan kereta? Kalau kereta, jangan kamu bagi tahu perkataan memegang. Kalau kereta, kamu sebut mengangkut. Okey. Fungsi kereta adalah untuk mengangkut manusia. Okey, itu adalah hubungkait antara produk, fungsi dan objek. Okey. Okey, kita melukis pula. Ini adalah subtopik yang kedua, melukis sistem fungsi. Okey, fungsi komponen ialah melaksanakan tugas yang tertentu bagi melengkapkan sistem fungsi produk. Okey. So, komponen ialah bahagian kecil yang berfungsi menyokong satu produk. Contoh produk ialah sebuah meja. Okey, kesemua komponen itu boleh digambarkan melalui sistem fungsi seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Okey, kalau meja ini, kamu tengok gambar. Okey, meja ini kita guna produk meja. Meja, maksud dia di muka buku ni untuk muka meja ni kita boleh pegang buku. Sebab tu kalau kamu tengok, meja memegang buku. Okay, ataupun meja memegang makanan. Kalau kamu guna itu untuk makan malam lah, ataupun makan bersama keluarga. Okay, kemudian berdasarkan jadual 122, meja mempunyai fungsi memegang sebuah buku. Memegang bermaksud meja dijadikan fungsi sebagai tempat untuk meletakkan buku. Okay. Mereka tak guna perkataan yang panjang lah, dia guna memegang saja. Okay, kemudian aspek fungsi ini dapat dijelaskan dengan kewujudan bahagian komponen meja yang memegang buku, iaitu bahagian muka buku. Ini pun panjang-panjang, kamu akan pening, nanti cikgu akan terangkan lah. Okay. So, kamu tengok di sini, rangkaian fungsi terbentuk pada bahagian komponen meja. Itu bermula dari rantai yang memegang kaki panjang ni. Tak apa, cikgu akan terangkan lah. So, kalau kamu tengok di sini meja, okay, ini adalah jadual dia. Okay, komponen yang dekat meja ni, kita ada 4 komponen. Yang pertama adalah muka meja. Okay, muka meja di sini adalah muka meja. Kemudian kaki meja, skru dan lantai. So, setiap komponen ni ia saling berkait rapat, di mana ia akan berfungsi untuk menjadikan meja kamu dapat diguna. Okay, contoh lantai. Lantai kita guna untuk memegang kaki meja. Okay. Lantai memegang, kamu tengok dari bawah lah. Maksud cikgu. 1 dulu. 1, 2, 3, 4, baru kamu faham. So, lantai ni, apa kegunaan lantai? Dia dapat memegang kaki meja. Okay. Kemudian skru pula nombor 2. Kita guna skru untuk memegang kaki meja atau muka meja. Ni skru ni. Apa kegunaan skru ni? Skru kamu guna untuk pegang kaki dan guna untuk pegang muka meja. Sebab tu jawapan dia boleh dua-dua. Okey, skru memegang kaki meja atau muka meja. Manakala kaki meja pula, ia ini okey, kaki meja memegang muka meja. Okey, atas ni. Kemudian muka meja ni kamu boleh memegang buku, makanan, semua itulah. Ini maksud komponen fungsi objek tu.
yang dinyatakan di sini tadi. Sini yang dia kata dalam konsep analisis fungsi, bukan yang ni. Mana tadi? Setiap bahagian pada produk tersebut harus dapat berfungsi dengan baik dan menyokong antara satu sama lain. Okay? So, maksud dia di sini meja ni. Contoh, andai kata kamu punya skru rosak. Ni. Skru kamu berkarat. Meja kamu mesti akan roboh sebab skru dia tak berfungsi. Okay? Okay. Ini adalah contoh lukisan model fungsi. Okay, mungkin untuk pertama kali kamu tengok mungkin kamu akan pening, tapi tak apa. Kita akan sentiasa buat ulang kaji supaya kamu dapat ingat. Okay, pertama, kalau kamu tengok di sini, lantai. Okay, lantai pergi memegang. Okay, lantai memegang kaki meja. Kemudian tadi skru kan. Okay, kita tengok skru. Skru tadi kan ada pegang dua. Dia pegang muka meja, dia juga pegang kaki meja. Okay. Kemudian kaki meja dia memegang muka meja. Manakala muka meja memegang buku. So, sebab tu kalau kamu tengok rajah ni, dan kamu nampak arrow tu kan? Maksud arrow tu daripada lantai pergi kaki meja. Okay. Arrow dia mesti tunjuk ke kaki meja. Okay, kalau skru pula, kalau kamu tengok ni, skru dia memegang kaki meja, dia juga memegang muka meja dan dia juga memegang kaki meja. Okay. Okay. So, untuk hari ini itu sajalah. Kalau tidak faham, kamu boleh PM cikgu dan tanyalah. Cikgu akan terangkan lebih lanjut dengan kamu. Latihan pula cikgu akan bagi homework pula cikgu akan bagi selepas cikgu share video ini. So, ini saja daripada cikgu. Thank you semua.